Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya doakan kamu semua sihat-sihat selalu. Pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat muka surat 41. Kamu boleh buka buku teks kamu di muka surat 41 41 iaitu bacaan ketika wakaf. Bacaan ketika wakaf. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita baca tajuk di atas. Okay, dibuka muka surat 41. Ba alif ba, ca alif ca, baca, hamzah nun an, bacaan, kaf ke, tayati, kaf ka, ketika, wawa, kafa kaf, wakaf, bacaan ketika wakaf. Baik murid-murid, pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat bacaan ketika wakaf, iaitu bacaan ketika kita berhenti sementara kita akan menyambung bacaan yang seterusnya. Jadi kita berhenti set untuk kita sambung bacaan yang seterusnya. Macam mana kita baca ayat tu dan kita hendak memberhentikan bacaan bagi ayat-ayat tertentu ni. Di sini ada beberapa cara ditunjukkan bacaan. Yang pertama, wakaf pada ta marbutah. Okey nah, ta marbutah. Lepas tu wakaf nak berhenti pada nun yang ada tanda syaddah. Ni muka surat sebelah ni. Lepas tu nak berhenti wakaf pada fathatain. Ni kita akan pergi satu persatu murid-murid. Sebenarnya wakaf pada qalqalah bertasydid. Dan yang terakhir adalah wakaf pada dua huruf sakinah tanpa tanwin. Baik, kita balik buka muka surat 41. Okay, dalam ayat Al-Quran, yang pertama sekali kita melihat wakaf pada ta marbutah. Ta apa ni? Ta marbutah. Ta marbutah ini adalah ta yang macam ni. Yang ada macam ni, ta marbutah ni. Okey, kita lukislah sikit. Kita tulis. Okey, yang ni. Okey, yang ini huruf ta, tahu tak? Ni namanya ta marbutah ataupun yang ni. Dia bertutup. Ta ni dia bertutup macam ni, lepas tu ada dua titik di atas. Yang ni namanya ta marbutah mim ra mar, ba wa bu, ta ha tah marbutah. Ta marbutah. Ada ta satu lagi, ta maftuhah. Ta maftuhah macam ni, huruf ta juga. Yang ni ta yang lain pula. Yang ni ta yang lain pula. Ni ta maftuhah, dibuka. Okey, ni ta maftuhah. Dibuka dia terbuka macam ni. Yang ni ta marbutah. Dia tertutup macam ni. Ni namanya marbutah. Yang ni maftuhah. Maftuhah ni maksudnya terbuka. Ta yang terbuka. Yang dia terbuka macam ni, yang dia tak tutup. Yang ni tutup, dia pusing macam ni. Okay, ni maftuhah. Yang terbuka. Okay, sekarang fokus Ustaz adalah kita nak memberhentikan bacaan ketika ayat yang ada ta marbutah. Macam ni. Tengok ni. Ni warna merah-merah ni. Semuanya ta marbutah. Okey nah. Jadi kamu tengok di bawah di sini info nah. Kita marbutah ni macam ni, yang pertama yang ada tanda macam ni. Di sini yang ada bulat macam ni ataupun bulat macam ni. Ketika wakaf, ketika nak wakaf ta marbutah ni macam mana? Dia akan jadi huruf ha. Dia akan jadi huruf ha. Dia digantikan dengan huruf ha. Dia tak jadi huruf ta. Contohnya macam ni. Okey, kamu tengok di sini. Hamiyatan. Sepatutnya kita baca hamiyatan. Tetapi bila kita nak wakaf, dibaca dengan hamiyah. Ya. Ta ni jadi huruf ha. Jadi ya dengan ha jadi ya. Hamiyah. Tu cara dia nak baca. Yang kedua, bil ma dengan ra mar, bil maghfirati. Ini cara ni kita baca. Tapi kalau nak wakaf, nak berhenti, kita baca, kita gantikan T ni dengan huruf ha. Jadi
bil maghfirah. Bil maghfirah. Senang je. Okey, baik. Sekarang murid-murid, kamu lihat yang atas sekali. Berpandukan buku teks kamu ataupun tengok video ustaz ni. Ataupun tengok dua-dua sekali. Okey, kita tengok yang ni bacaan dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Contoh bacaan. Okey, ikut ustaz baca. Yang pertama, radiyah. Asalnya radiyatun, tapi bila nak berhenti, radiyah. Ya dengan ha jadi yah. Ya dengan ha jadi yah. Dia gantikan ta marbutah ini dengan huruf ha. Radiyah. Ya dengan ha. Jadi macam huruf ha ni, ya dengan ha jadi macam ni. Jadi macam ni. Ya dengan ha, ya. Ni bunyi apa? Nihlatan kan? Nihlah. Ya, nihlah. Nihlah. Ya, ini pula. Wal akhirah. Ra dengan ha jadi rah. Wal akhirah. Ustaz minta kamu sebut ikut sama-sama ustaz baca. Mal qari'ah. Dengan ha jadi ya, saya nyata ditukar jadi ha. Bila nak waqaf, nak berhenti, kita baca Mal qari'ah. Okey, kita nak waqaf di sini. Ta ni, ta marbutah ni jadi huruf ha lah kali. Da dengan ha jadi dah. Okay, kita baca ni yang atas belakang sekali kita bunyi dah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Seterusnya zai dengan ha jadi zah. Ta ni jadi ha. Za dengan ha jadi zah. Belakang ni bunyi zah. Wailul likulli humazatil. Wailul likulli humazatil. Lumazah. Zah dengan ha bunyi zah. Seterusnya. Yas'alu naka'anil ahillah. La dengan ha jadi lah. Anil ahillah. Seterusnya ya dengan ha jadi yah. Fi jannatin. Fi jannatin aliyah. Seterusnya wujuh. Hu dengan ya jadi hui. Wujuhui yauma izin na'imah. Ma dengan ha bunyi mah. Seterusnya waqaf di sini. Nak berhenti di sini. Ra dengan ha jadi rah. Yatalu suhufam mutahharah. Demikianlah bacaan untuk waqaf pada huruf ta marbutah. Huruf ta marbutah yang macam ni. Yang ni bunyi yah, lah, la dengan ha lah, ra dengan ha rah, dengan ha da dengan ha dah, za dengan ha zah, la dengan ha lah, ya dengan ha yah, ma dengan ha mah, ra dengan ha roh. Macam tu Seterusnya kita lihat pula bagaimana kita nak waqaf. Kita nak berhenti pada kalimat yang ada nun syaddah. Macam ni. Dalam ayat Quran ada ayat macam ni. Ada nun syaddah. Nun macam ni. Macam mana nak bacanya? Kita lihat info yang dahulu. Ni nun syaddah, nun syaddah, nun syaddah. Nak baca macam mana? Okey, infonya bila ada nun syaddah ni, okey, kita akan bunyikan dengung dua harakat. Dengung dua harakat. Ibaratnya ada nun, ada dua di sini. Nun dengan nun. Okay, tengok di atas. Baca bukan alaihin. Kena dengung. Alaihin. Dengung dengan kadar dua harakat. Maksudnya panjang dia dua harakat. Alaihin. Yang ni pula. Khairul
lahun. Kena dengung 2 harakat. Yang ini nun syaddah kan ni kan. Yang ni kena rahun. Bukan rahun. Rahun. Dengung 2 harakat. Uju. Dengan 2 jadi uju. Rahun. Seterusnya. Kamu kena ikut ya ustaz ni. Kalau tak ikut tak, nanti kamu tak boleh baca dengan baik. Kena ikut ustaz. Seterusnya. Bi'ima. Nihin. Bi'ima. Nihin. Ustaz baca, ustaz monti-monti lah. Nak bagi kamu ikut lah. Patutnya. Bi'imanihin. Kena dengung lah. Ujung ni. Wa antum libathul lahun. Wa antum libathul lahun. Seterusnya. Muhajiratin. Ti dengan fa jadi tin. Kena dengung lah. Ikhfa hukumnya. Famtakhinu. Fa dengan ma. Famtakhinu. Hun. Bukan hun. Hun. Dengung lah. 2 harakat. Seterusnya. Ma yukhfina. Min. Ulang sekali lagi. Na ni pendek ya. Ma yukhfina min zinatihin. Zinatihin. Seterusnya. Bima. Panjang lah. Ma sebab ada alif ni. Ada tanda panjang. Simbol panjang. Bima ataitahunna kulluhun. Bukan hunna lah. Hun. Jadi ikut ustaz lah. Demikianlah cara wakaf. Ada tanda nun syaddah. Wakaf nak berhenti pada kalimat nun syaddah. Kita baca di hujung. Ikut sekali lagi ustaz lah. Hin. Hungana. Hun. Rahun. Nihin. Thullahun. Qinuhun. Natihin. Kulluhun. Ustaz harap kamu faham lah yang ni. Cara nak wakaf pada nun yang ada tanda syaddah. Semua ni nun yang ada tanda syaddah. Seterusnya kita lihat di bawah pula. Tanda wakaf pada fathatain. Apa maksud fathatain? Fathatain ni adalah 2 baris di atas macam ni. 2 baris di atas. Macam ni lah ni. Yang tanda merah-merah ni, warna merah-merah ni. Semuanya disebut fathatain. Atas ni fathatain. Ni pun fathatain. Yang ni pun fathatain. Yang ni fathatain. Yang ni fathatain. Yang ni fathatain. Yang ni pun fathatain. Okay, cara tulisan dalam Al-Quran, kalau nak ikut bacanya wanisa'an. Asalnya wanisa'an. Tapi bila nak wakaf, nak baca, nak berhenti pada kalimah yang ada fathatain, kita sebut nisa'a. Kita gantikan an jadi a balik nah. Jadi panjang harakatnya adalah 2. Macam contohnya di sini, kamu tengok di bawah ni. Asalnya an, tapi bila nak berhenti bunyi a. Okey, ni asal ni pun macam enggak. Asalnya an juga, bila berhenti jadi 2 harakat panjang. Contohnya wanisa'a. Nisa panjang 4 harakat ataupun 5 harakat. Wanisa'a. Ni panjang 2 harakat. Ibarat macam huruf hamzah dengan alif. Macam tu. Yang ni mari'a. Ri pun panjang 4 harakat. Mari'a. Ni 2 harakat nah. Macam tu. Okey. Ibarat ada hamzah, ada alif lepas dia. Yang ni yasira. Asalnya yasiran, tapi bila nak waqaf kita sebut yasira. Ra alif ra macam tu. Panjang 2 harakat. Yang ni bunyi macam mana nak waqaf? Ma'rufan ke ma'rufa? Ya, ma'rufa.
rufa. Okey, sebut. Seterusnya. Falmuriyati qadha. Okey, seterusnya. Wal'adiyati dhabha. Seterusnya. Wassama'a bina'a. Okey, ini 4 rakaat. Seterusnya. Falmughirati subha. Okey, ini 2 rakaat. Bunyi subha, bukan subhan. Memang asalnya subhan. Tapi bila nak waqaf, nak berhenti, kita baca subha. Jadi Ustaz Asar setakat ni saja untuk hari ini. Kita berhenti di sini. Tapi tak habis lagi lah. Ini Ustaz tunjukkan latihannya. Ustaz tak nak bagi banyak-banyak. Nanti kamu terbeban dengan kerja-kerja yang banyak. Yang ni muka surat ni kita akan sambung hari lain. Lain. Jadi Ustaz harapkan kamu faham saja untuk 2-3 ni. Waqaf pada tanda ta marbutah. Lepas tu waqaf pada nun syaddah. Yang nun ada tanda macam ni. Itu ada tanda sabdu. Semua nun ada tanda sabdu. Nak waqaf dia kena berhenti dengan dengung 2 harakat. Okay. Lepas tu yang terakhir waqaf pada fathatain. Kita nak berhenti pada kalimat yang ada tanda fathatain macam ni. Fathatain. 2 baris di atas. 2 baris di atas. Dia jadi macam huruf biasa saja. Bunyi tapi 2 harakat. Ha. Yang ni ha. 2 harakat saja. Okay, jadi Ustaz harap kamu faham. Sekarang kita buka buku latihan pula. Nak sekolah tak lama dah. Nanti Ustaz akan semak buku kamu. Seorang-seorang Ustaz akan semak. Sekarang kita tengok. Kita berhenti di muka surat berapa tadi. Itu muka surat. Muka surat 39 ni kita tak buat lagi. Tak apa, kita buka muka surat 41 dulu. 41 dulu ya. Yang ni kita reverse balik. Kita ulang balik. Tengok muka surat 39 dan 40. Okay, baik. Buka muka surat 40 murid-murid. Sekarang untuk latihan ini bacaan ketika waqaf. Latihannya berbunyi bacaan ketika waqaf. Buka buku muka surat 41. Kita ulang buka buku muka surat 41. Padankan cara yang betul ketika waqaf. Jadi bila ada padankan ni maksudnya kena suaikan. Suaikan kena guna pembaris. Kalau ada pembaris, keluarkan pembaris sekarang. Okay, latihan yang pertama. Wujuhui. Ikut Ustaz baca. Yauma idzin khashi. Hang ni apa? Okey. Khashi'ah. Okey, jadi mana cara bacaan yang betul? Khashi'atun kah khashi'ah? Yang atas kah yang bawah? Jawapannya adalah yang bawah, khashi'ah. Tengok seperti contoh di atas ni. Okey, ada contoh di atas ni. Okey. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Jadi huruf ta marbutah ini dia jadi huruf ha. Dia jadi huruf apa? Jadi huruf ha ni ha. Jadi sesuaikan yang bawah ni. Sesuaikan yang bawah. Seterusnya nombor 2. Narullah. Hi dengan la hil. Narullahil muqah. Dah dengan ha ni apa? Dah. Yang mana? Muqadatu ke muqadah? Atas ke bawah? Jawapannya yang bawah lagi. Seterusnya nombor 3. Fi jannatin li. Yang ha ni apa? Yah. Okey, yang atas kan bawah, yang bawah. Aliyah. Yang bawah. Semua bawah. Okey, jawapannya bawah. Aliyah. Yang terakhir. Laisa liwaqa. Wang qa di waqa. Lai la ngaya di lai. Laisa liwaqa. Atiha kazi. Bang ha bah. Kazibah. Jadi yang mana? Yang atas kan yang bawah? Yang bawah juga. Okey.
Dah siap dah latihan ini. Seterusnya buka muka surat 42. Arahannya berbunyi, perdengarkan bacaan dan lengkapkan rajah. Lengkapkan rajah. Okey, kita tengok nombor 1. Tak apalah kamu baca sendiri-sendiri lah. Tak baca kamu ikut. Nombor 1 nak baca macam mana ni? Ada tanda nun, ada tanda syaddah di sini. Nak berhenti macam mana? Nak wakaf macam mana? Ujurahunna ke ataupun ujurahun? Okey, jawapannya ialah ujurahun. Dengung 2 harakat. Okey, jadi kita dah baca, gariskan bawah ni. Okey, 1 kita baca dah. Sekarang kita tengok nombor 2 pula. Yang ni nak wakaf macam mana ni? Ada tanda fathatain, 2 baris di atas. Nak baca macam mana? Hasiban kah? Nak berhenti dengan macam hasiban ataupun hasiba? Jawapannya yang mana? Hasiban kah hasiba? Jawapannya hasiba. 2 harakat nak berhenti sini. 2 harakat hasiba. Okay, tengok nombor 2 yang bawah. Ada tak nombor 2? Okay, siapa yang boleh baca, kita boleh garis nombor 2. Okay, garis dia punya bumbungnya, bumbung rumah ni. Okay. Seterusnya nombor 3. Okay, yang ni kita nak sebut apa? Nak sebut wakaf pada fathatain kan nun syaddah? Fathatain, 2 baris di atas. Bunyinya macam mana? Zobahan ke zobaha? Jawapannya ialah zobaha. Sebut zobaha. Okay, nombor 3. Mana nombor 3? Okay, dah selesai. Kita gariskan bumbung ke bawah. Siapa boleh baca, kita boleh garis. Barulah siap rumah. Siapa tak boleh baca, dia tak boleh garis lagi. Rumah tak siap lagi. Kita tak boleh duduk lagi. Seterusnya nombor 4. Ibaratnya Al-Quran macam tu lah. Kalau siapa yang boleh baca Al-Quran dengan baik, ibaratnya dia ada rumah yang sempurna. Begitulah Al-Quran. Siapa yang tak boleh baca Al-Quran, maksudnya dia tak ada rumah lagi. Orang yang tak ada rumah ni ibaratnya hidup dia masih tidak sempurna. Yalah, nanti kalau ada hujan, kita nak tidur di mana? Tak ada bumbung kan? Kita mesti cari tempat yang ada perlindungan. Ada bumbung seperti rumah. Panas nanti. Kalau ada siapa tak ada rumah, dia akan tidur di mana? Di tempat yang terdedah dengan cuaca-cuaca seperti panas, hujan, ribut. Siapa ada rumah, dia selamatlah. Begitulah manfaat rumah kepada kita. Kita boleh tidur di rumah kita dengan aman. Kita boleh berehat di rumah kita. Sebab tu kita kena bergelut. Bergelut boleh baca Al-Quran dengan cepat. Supaya apa? Supaya kita dapat mendapat keberkatan Allah daripada Allah SWT. Orang yang rajin baca Quran, boleh baca Quran ni, yang faham Al-Quran ni, dia adalah orang yang tenang. Okey, sekarang kita baca lagi. Nombor 4. Syai'in raqibah. Ir. Syai'ir raqibah. Seterusnya ma'rufah. Bunyi fa. Okey, kita buat nombor 4. Bawah ni buat nombor 4. Lepas tu nombor 5 dah baca. Seterusnya nombor 6. Min zinatihin. Hin dengan hin dengung 2 harakat. Nombor 6. Okey, gariskan nombor 6. Seterusnya nak siap dah rumah kita ni. Nombor 7. Ataitahunna kulluhun. Hu kan di hun. Nombor 7. Nak siap dah. Kita boleh baca sampai habis ni. Rumah kita siap dah. Tadi masa tu kita tak siap ni. Kita lupa buat. Seterusnya yang terakhir. Juyubihinna ke ataupun juyubihin? Nak berhenti wakaf macam mana? Juyubihin. Itu yang betul. Juyubihin. Ikut Ustaz. Ya, dah siap. Juyubihin. Okey, dah siap dah rumah kita. Kamu boleh warna elok-elok.
Seterusnya, yang ni kita tertinggal. Itu nak kenali tanda wakaf, kita dah belajar dah. Okey, kamu boleh rujuk balik video ustaz yang terdahulu. Yang pertama, bulatkan jawapan yang betul. Okey, minta kamu bulatkan. Yang pertama, lazim berhenti yang mana? Mim ke qaf aula? Okey, yang ni maksudnya mim. Mim ni maksudnya lazim. Ni lah mim lazim ni. Mim ni jadi mim ni. Ini lah jawapan dia. Ni tanda lazim berhenti. Lazim berhenti maksudnya boleh berhentilah di sini. Seterusnya, disukai berhenti kalau jumpa simbol ni. Nombor 2, dilarang berhenti. Mana jawapannya? Dilarang berhenti. Jim ke lam alif? Jim jaizun, harus. La ni, lam alif la ni maksudnya tidak. Tidak. Nah, dalam bahasa Arab ni la tidak, jangan. Maksudnya dilarang ni maksudnya jangan berhenti. La lah. Lam alif la. Siapa buat yang ni betul. La maksud jangan. Jangan berhenti. Kalau ayat Quran ada huruf lam alif macam ni, jangan berhenti. Boleh berhenti kalau kita nafas pendek lah. Dan nafas pendek buat macam mana? Lepas tu sambung balik. Tapi seeloknya tak boleh berhenti lah. Dilarang berhenti. Kalau kita berhenti, dia jadi maksud dia yang lain. Sebab tu tak boleh berhenti. Terusnya nombor 3, lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Sod ni maksudnya wasal. Wasal aula. Lam ya ni maksudnya aula. Wasal aula. Wasal ni maksudnya lebih baik. Ni wasal sambung lebih baik. Tapi dia nak lebih baik berhenti. Qaf ni maksudnya waqaf. Waqaf. Dia ambil pada qaf ni waqaf. Lam ya ni maksudnya aula. Aula lebih baik. Lebih baik berhenti. Yang ni lah jawapannya. Qaf. Lebih baik berhenti. Waqaf aula. Yang ni wasal aula. Sambung lebih baik. Sambung lebih baik. Yang ni berhenti lebih baik. Jadi jawapannya qaf lam alif ni. Seterusnya nombor 4. Harus berhenti atau bersambung. Harus. Jim ni lah jawapannya. Jim. Mim ke jim? Jawapannya jim. Maksud jim ni adalah jaizun. Jaizun maksudnya harus. Harus maksudnya boleh. Harus ni maksudnya boleh. Dalam bahasa Melayu kita kata boleh. Syarat jaizun. Jaiz maksudnya harus. Maksudnya bila dalam Al-Quran ada tanda simbol macam ni, boleh berhenti. Ataupun nak sambung boleh, nak berhenti pun boleh. Seterusnya nombor 5. Nombor 5, meneruskan bacaan. Ni kalau ada yang tertanya-tanya muka surat berapa ni ustaz buat ni? Muka surat 39. Semua terbuka muka surat 39. Seterusnya, meneruskan bacaan lebih baik. Mana simbol dia? 3 titik ataupun wasal aula. Okey, jawapannya ialah wasal aula ni. Wasal aula. Wasal ni sambung. Aula. Aula ni lebih baik. Aula. Meneruskan bacaan lebih baik. Wasal aula. Dan yang terakhir. Jadi jawapannya yang ni lah. Kamu bulatkan wasal aula. Seterusnya yang terakhir. Berhenti pada salah satu. Yang mana satu? Lam alif la ke ataupun ada tanda 3 titik ni? Nak berhenti di sini ataupun nak berhenti di sini? Pilih salah satu. Jawapannya adalah yang ni lah. Bukan lam alif. Lam alif ni dilarang berhenti. La, jangan. Jangan berhenti. Faham lah? La. Dalam bahasa Arab la ni bukan ataupun tidak. Tidak. Okey. Jadi saya harap kamu faham lah. Jadi tajuk kita yang ni kita ulang kaji balik. Ini pelajaran yang lalu. Ini kamu buat yang ni, muka surat ni dengan muka surat yang ni. Yang ni nanti kita akan baca lah dalam kelas nanti. Bila buka sekolah secara bersemuka nanti, insyaAllah kita akan reverse balik lah. Ulang-ulang tengok mana kita tak buat lagi. Dan yang mana latihan memerlukan bacaan dari kamu, Ustaz akan dengar bacaan kamu. Okey, sekian dahulu untuk kelas hari ini. Ustaz harap kamu semua memahami tajuk yang dipelajari hari ini, iaitu bacaan ketika waqaf. Bacaan ketika kita nak memberhentikan bacaan kita dalam Al-Quran. Sekian dahulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.